Hai, Assalamualaikum. Okay. Tengah cakap. Boleh dengar? Sebab saya tak nampak muka saya sendiri, so tak tahulah. Dengar. Okay, thank you. So, kita sebenarnya boleh akan start sebentar lagi. First and foremost, terima kasih semua sebab join talk Kaori yang keempat kali ini. InsyaAllah tajuk kita, topik perbincangan kita pada hari ini ialah When COVID Hits Reality. And kalau siapa yang tak tahu lagi, nama saya Afika. Saya akan jadi host pada hari ini. But before kita start for our session when COVID hits reality, just to start this talk in a positive note, saya nak jemput our own Kaori crew, Big Sister Kak Shana untuk share something. Okay. Nampak ke muka? Okay, nampak? Okay. Sebentar. Teha boleh tutup sekejap share screen tu. Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai hari ni. Okay. First kali nama saya Shana. Sekarang duduk dekat Mie Kuana. Saya salah seorang lah Kaori Cruz. Kaori Cruz dengan Afika, dengan Teha, dengan Ika. Okay, so selalunya rasanya ramai yang first timer yang join Kaori kali ni. So explain sikit lah pasal Kaori. Kaori ni kalau dalam bahasa Jepunnya kita maksud dia adalah bau yang wangi lah. Kita selalu sinonimkan dengan bau yang wangi. So session Kaori ni inspired by satu hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, lebih kurang maksud dia. Kata siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan terpalit dengan bau wangi tu kan. So itu adalah identiti Kaori lah yang kita orang nak cuba bawakan. Yang kita bukan, sebab sekarang especially musim pandemik COVID ni banyak kan, sangat banyak talk macam-macam kan. Kita macam yang kita dah daftar pun kadang kita terlupa yang kita daftar sebab banyak sangat semua orang buat semua jenis talk, and mungkin isu yang lebih kurang sama ataupun isu yang baru. So kelainan yang kami cuba bawakan adalah besides kita sembang-sembang santai tentang tajuk yang dekat hati kita, especially yang kat Jepun, kita orang akan cuba bawakan satu session yang short sharing, short tazkirahan, yang supaya kita ni jadi orang-orang yang keluar session Kaori ni ada bau wangi tu kan. Okay, so hari ni nak share sikit tentang cerita, mungkin ada yang pernah familiar dengan satu cerita ni. Cerita tentang dua sahabat Rasulullah SAW kan. Okay, cerita ni satu hari ada seorang sahabat ni, iaitu nama dia Abu Zar. Abu Zar ataupun kalau nama panjang dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni satu hari tiba-tiba dia baringkan kepala dia dekat atas pasir. Dia baringkan kepala di atas pasir, lepas tu dia kata, "Pijaklah kepala aku, wahai Bilal. Pijak je kepala aku." Dia dah, so bayangkan kita kan, kita mungkin kepala kita paling rendah kita turunkan pun waktu solat kan, sujud kan. Tapi Abu Zar waktu tu dia memang flat macam ni kan, atas pasir kan. Dia baringkan kepala dia. Dia kata, "Pijak kepala aku Bilal, pijak." Lepas tu macam Bilal macam sangat terkejut lah. Macam tak nak lah pijak kan. Macam kalau kita pun takkanlah kita nak pijak kepala orang kan. Macam kalau marah macam mana pun kan. So apa yang terjadi sebenarnya, so kita flashback balik. Apa yang terjadi antara Abu Zar dengan Bilal ni sebenarnya tak disebutkan. Abu Zar dengan Bilal ni macam ada salah faham sikit.
And sebenarnya memang salah Bilal. Salah faham tu disebabkan oleh salah Bilal. Tapi so Abu Zar dia geram sangat. Abu Zar ni dia dikenali sebagai orang yang mulut dia lantang. Dia cakap benda yang benar tapi mulut dia lantang. Daripada sebelum dia Islam lagi memang dia jenis macam tu. So dia marah sangat kat Bilal, dia cakap, "Hey, anak budak hitam." So kalau siapa yang pernah tengok cerita Omar series, cerita yang berkisar tentang Saidina Umar Al-Khattab, akan perasan yang watak Bilal ni adalah watak hamba kulit hitam, ataupun kalau kita sekarang mungkin familiar dengan orang-orang Afrika lah, orang kulit hitam kan. So bila dia marah tu dia menghina fizikal Bilal. So bila je disebut benda tu dia marah sangat. So Rasulullah SAW, kita ada Rasulullah SAW dekat sangat dengan tempat tu. So bila dia dengar je Abu Zar sebut anak hitam dekat Bilal, Rasulullah terus datang dengan marahnya dekat Abu Zar. Rasulullah tunjuk dekat muka Abu Zar, kata, engkau ni dah Islam tapi sebenarnya ada jahiliah lagi dalam diri engkau. Dia cakap macam tu kan. So Abu Zar macam, macam aku ingat aku dah Islam. Macam dia terkejut lah sebab benda ni kat Madinah tau. So maksudnya bila kat Madinah, maksudnya dah lama lah dia orang Islam, dah lama, mungkin dah 10 tahun ke atas kan. So Abu Zar ni being seorang yang dia sangat-sangat menjaga iman dia rasa macam kena tumbuk lah dengan pukulan kata-kata Rasulullah tu. Dia macam terkejut, aku ingat aku dah Islam dah, aku sahabat Rasulullah tu, tapi Rasulullah boleh cakap aku ada jahiliah lagi kan. Ada kata-kata yang kalau ada jahiliah sikit tu tak masuk dah syurga kan, Allah tak terima kan. So terus bila dia dengar Rasulullah cakap macam tu, terus dia baringkan kepala dia atas pasir. Dia kata, Bilal, pijak je kepala aku, pijak, bagi aku sedar sikit yang aku ni jahat, yang aku ni ada jahiliah, pijak sikit. Kata aku ni perasan sangat aku ni orang beriman. So pijak, dia banyak kali kata pijak je kepala aku. So Bilal being normal human being kan, kita tak akan tergamak lah walaupun kita kalau kita marah dengan kawan kita cakap something yang menyakitkan hati kita tak adalah sampai, kalau kita nak balas balik tak adalah sampai kita nak pijak kepala dia kan. Kita tak adalah sampai macam tu sekali kita nak lepaskan geram kita kan. So Abu Zar so Bilal cakap, tak apa, aku maafkan. Kata biarlah ni jadi kata aku maafkan dia wahai Rasulullah. Biar ini jadi kebaikan untuk aku ke akhirat. Lepas tu Abu Zar kata, tak nak, selesaikan sekarang. Aku tak nak selesai ke akhirat, aku nak selesai kat dunia. Subhanallah, yang betapa sungguh tak. Macam sahabat Rasulullah ni macam kita, macam kan umat Nabi Muhammad, salah satu keistimewaan dia, kesalahan dia takkan dibayar cash kan. Apa-apa Allah akan balas dekat akhirat kan. Tapi betapa sahabat dia lagi suka biar settle kat dunia. Kalau nak kena denda apa-apa, nak kena hukum hudud ke, nak dibayar denda apa-apa, biar dia kat dunia settle. So that hari akhirat nanti yang hukuman dia berganda-ganda tu dah tak kena kan. So bila Abu Zar dengar, Bilal nak kata tak apalah, biar aku akan kalau ada kebaikan daripada ni aku harap di akhirat nanti. So dia macam tak nak kan. So peristiwa tu buatkan last sekali diorang berbaik lah. Last sekali macam last sekali Bilal tak pijak lah Abu Zar, tapi benda tu buat semua orang sedar yang bila kita dah Islam pun masih akan ada benda yang jahiliah dalam diri kita kan. Lepas tu benda yang satu lagi yang kita boleh belajar daripada cerita ni adalah selalu kita dengar hadis yang banyak juga orang share dalam hidup bermasyarakat ni. Dia kata orang mukmin yang paling sempurna iman dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. So selalu kita fikirnya kalau orang baik-baik ni patutnya akhlak dia baik lah. So kalau akhlak dia tak baik, maksudnya dia bukanlah orang yang beriman sangat. So sebenarnya pemahaman itu salah. Pemahaman yang betul adalah sebagaimana kita berusaha untuk tingkatkan iman kita, macam tu jugalah kita kena usaha untuk cantikkan akhlak kita. So hopefully mungkin tak nampak lagi perkaitan dengan sharing sekejap lagi oleh COVID fighter sekejap lagi. So hopefully lepas kita dengar session ni nanti, kita akan nampaklah betapa pentingnya kita ni portray sebaik mungkin akhlak Islam tu kan. Macam mana kita gambar kita nak jadi hamba yang terbaik dekat Allah, nak solat, puasa, zakat, tutup aurat. Macam tu juga kita kena berusaha untuk jaga hubungan kita dengan manusia.
kita kena sentiasa cari ruang-ruang tu untuk berbuat baik pada orang lain. Itu je. Terima kasih. Okay, thank you. So thank you Kak Shana for the sharing just now. So itulah walaupun sekarang kita susah nak jumpa orang lain untuk bersosial and tunjukkan akhlak yang baik, but we still can contact our friends, our family members and ask them how they're doing in this difficult time. So insyaAllah semoga dengan apabila kita berusaha untuk perbaiki akhlak kita, iman kita juga dapat ditingkatkan. So without further ado, okay, sekarang freeze lagi ke? Okay, so minta maaf ya, susah ada juga masalah teknikal. So tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput kita punya COVID fighter pada hari ini. If you could, COVID fighter pun ada masalah teknikal. Sebentar ya, harap semua dapat bersabar. Kita akan try untuk sambung using another device hopefully. Also kalau ada kesempatan boleh juga tulis nama negara and kalau nak share korang semua dari mana. Kak Sabiha. Akila from Kanagawa. Humaira ada dari Oita. Kak Shana is from here tadi. Shiga daripada Hokkaido. Syafika is from Niigata. Orang jauh lagi. Gelam Patah, Johor. Dari Tokyo kita ada everyone. Okay, sekarang kita tengah tunggu our guest untuk sambung dengan another device sebab laptop dia mati. Ada daripada Aichi kita ada Afika, ada Zika daripada Hiroshima, hi. Shariza dari sini and also ada Ilani daripada Hiroshima, kita ada Nurin. Daripada Aichi ni adalah guest kita yang sebelum ni. Kalau dah tahu guest sebelum ni kita ada topik pasal haiwan peliharaan. Daripada Shizuoka ada Nia and Mami Chiro. Special guest our COVID fighter. Okay, daripada Kedah, Malaysia. Semua orang boleh dengar? Everyone. Fika tengah dengar cakap. Fika tengah cakap. Ada orang dengar lagi? Let's get. Okay, sorry, sebab banyak technical problem, kita tak expect. Tu dekat ada downside online session kan, macam kita prepare banyak mana pun akan ada. So, semua orang okay dengan suara saya? So, saya take over dulu, saya try. Okay ke? Okay, Alhamdulillah. Okay, Kak Shana. Okay, so soalan balik, soalan sebelum kita lagging semua tu tadi. Siapa tahu siapa COVID fighter kita? Hint yang diberikan dia engineer kat Jepun. Dia berumur berapa ya? 26. Betul ke 26? Ketua sangat 25. Okay, seorang kata Kak Ika. Lagi ada? Right, Ika kan. Okay, ramai yang ada. 25 tahun. Okay, thank you Fira. Okay, so tanpa melengahkan masa sebab kita pun dah jauh, dah lama daripada waktu start tadi. So jemput COVID fighter kita, dipersilakan. Okay. Buka mic, jangan lupa. Okay, sorry. Okay, Assalamualaikum lagi sekali. Okay, Assalamualaikum. Okay. Thank you Ika. Tak tahu orang lain macam mana kan, tapi untuk saya personally, saya rasa dekat Nihong ni orang selain Ika, seorang je lagi kot yang saya tahu ada pernah kena COVID dekat Nihong. So tak ramai lah, orang Malaysia orang Malaysia. So boleh kata very valuable lah kot, insyaAllah hopefully session malam ni kan. Besar lah harapan kami ni, session ni hopefully akan memberi satu gambaran lah apa yang akan terjadi bila kita terkena kanseng ataupun kalau orang terdekat kita terkena kanseng dengan COVID. And untuk bagi sedikit sebab selalu kita dengar macam-macam kan cerita kan, tapi kat Nihong kita jarang dengar. So kita nak tahu lah, especially tambah foreigner dan tambah juga untuk orang-orang yang duduk seorang diri especially kan. So insyaAllah Ika boleh jika showcase sikit. Okay, hai. Okay, mungkin ramai yang dah kenal saya kot
Tadi dah type pun. Okay, so nama Nurul Syafiqah. So biasa orang panggil Ika. Okay, so saya 25 tahun, bukan 26. Baru je 25, bulan 8 ni. So, lepas tu saya duduk dekat Hiroshima. Bekerja dekat Micron. Kalau diorang tahu lah. As engineer. Apa lagi? Jika cakap, saya kerja kat Malaysia. Saya daripada Batu Pahat, Johor. Sekarang tak ada orang Johor. Daripada orang Johor kan? Tadi ada orang Johor. Okay. So tu sedikit sebanyak lah. So Ika tahun keberapa dekat Nihon? Tahun ni tahun kelima. Tahun kelima. Apa kan? Okay. So Sasoku. Kita terus kepada topik kita kan. Okay. So untuk ketahuan Ika ni dulunya agak tak selesa lah untuk bercakap topik ni kan. Betul Ika? Dia take time kot kan nak cakap. Kat Shana lah orang yang tak putus-putus tanya, okay bila boleh share. Macam itulah. Okay, so malam ni Alhamdulillah Ika dah bersedia untuk bercerita sebab dia rasa macam banyak orang boleh belajar daripada experience dia insyaAllah. So sepanjang session apa-apa soalan just boleh tanya terus. Kalau rasa macam panjang sangat soalan tak boleh nak type, boleh terus tanya. Sambil tu saya akan tanya jugalah. So Ika akan jawab. So kalau ada soalan lain boleh terus tanya dekat dalam chat nanti saya baca. Okay, so soalan pertama, boleh tak Ika cerita sikit macam mana Ika boleh dapat COVID tu dekat Nihon? Apa yang terjadi sebelum tu? Okay, panjang sebenarnya cerita panjang, kita pendekkan kot kan. Macam itulah. So macam tapi disclaimer sebab sebab benda tu dah lama saya kena bulan 1. So mungkin ada certain tempat yang mungkin saya dah lupa. So mungkin kalau tersalah tu saya minta maaf awal-awal. Tapi saya cubalah untuk ingat sedetail yang mungkin So kalau ikutkan saya kena bulan 1, kan kita ada cuti fuyu kan dekat sini. So biasalah cuti fuyu pergi berjalan ke mana Hokuriku kan area Nagano tu. So balik tu macam kerja hari first second macam biasa. Lepas tu macam hari second tu sakit tekak je lah. So macam Micron ni dia punya rules dia, kalau sakit tekak ke, sakit kepala ke, demam ke, dia macam sugut terus kena balik. Dia macam terus kena balik bila cakap kat SB tu. So masa tu macam dalam pukul 2:30 petang kan cakap lah sakit tekak. Lepas tu SB terus balik. So lepas tu macam work from home je lah. Lepas tu macam sakit tekak tak demam pun. Lepas tu dalam 2 hari lepas tu kan dia macam demam sikit, suhu naik sikit. Still waktu dari Yasumi tu? Waktu tengah bercuti ke dah balik? Dah balik dah start kerja dah. Masa tu dalam 6 bulan 1 ke 5 bulan 1 macam tu. So macam itulah macam demam sikit. Tapi masa tu macam tak ada rasa apa-apa sebab waktu sejuk kan. So fikir macam biasa kot ni sakit tekak ke apa tu kan, sebab kurang minum air ke apa, sebab berjalan kan macam biasa kurang minum air. So macam lepas tu lagi demam maybe sebab kan Hokuriku dengan Nagano dengan sini kena drive dalam 10 jam. So saya drive seorang. So macam masa tu fikir sebab mungkin sebab penat sangat kot, sebab memang seorang je drive daripada dalam 10 jam, 7 jam terus je drive. So macam mungkin sebab penat sangat kot badan. So macam masa tu tak fikir apa lah. So macam okey je. Lepas tu dalam 2 minggu ke seminggu je tu dia macam dah okey. Lepas tu okey, maksudnya demam dah tak ada, sakit tekak. Dah sakit tekak semua dah okey dah. So pergilah balik kerja. Hari Jumaat kan ingat balik pergi kerja. Lepas tu hari Isnin tu pergi kerja juga. Lepas tu tapi hari Sabtu tu ada pergi main badminton lah. So lepas tu hari Selasa kot yang rasa macam ada bau-bau pelik. Tapi tak ada rasa demam dengan sakit tekak ke sakit kepala, tak ada pun. Tapi macam rasa bau pelik, rasa tiba-tiba tak ada bau apa-apa. So dia macam fuang, rasa macam tak sedap lah. Dia macam kenapa dia macam tiba-tiba tak ada bau kan. So dia macam tergerak lah, Allah gerakkan hati untuk pergi klinik, pergi check. Tapi itulah. Maksudnya waktu dah tak bau pelik tu yang membuatkan rasa macam kena check ni. Lepas tu dia tak biasa punya simptom lah kan. Tak biasa. Lepas tu tapi sebenarnya adalah benda lain sikit. Sepatutnya minggu depan tu sepatutnya usaha darat. So dia sebab fuang takut jumpa orang. Takut macam ada, mungkin takut ada something kalau jumpa orang lagi pelik-pelik. Dia macam nak kakunin diri sendiri yang okay aku boleh keluar ni untuk jumpa orang macam tu lah. Sebab usaha darat kan. Orang lain. Untuk yang tak tahu, usra darat tu maksudnya selalu usra online. So usra darat tu kalau berjumpa, jumpa yes. Usra darat. Okay. Betul. So macam takut lah kan kalau jaga kat orang lain. So macam
pergi je lah. Dan klinik tu memang dia macam saya pergi kerja macam biasa, tapi macam klinik tu memang on the way. So macam singgahlah kejap macam tu. Singgahlah kejap macam tu. Tapi awal juga klinik tu buka pagi. Tak, saya pergi flex kot. Maksudnya flex ni saya Kaisha tu boleh terbahagia kerja tu boleh pergi dalam sebelum pukul 10. So saya gerak dari rumah dalam pukul 8.30 pukul 8 lebih macam tu. Lepas tu pergilah. Lepas tu just nak curi sebab kalau klinik dekat Nihong ni dia kalau nak pergi check, kalau macam dah ada simptom, dia tak boleh walk in sebenarnya. Hari tu macam kena marah sikit lah. Sebab dia kata kalau nak check untuk macam ada demam ke apa ke sakit kepala, kena call untuk aku dulu. Sebab dia tak bagi masuk klinik sepatutnya. Dia macam yang PCR yang drive thru tu, yang macam dia check sebab dia minta keluar pergi dekat kereta kita. Dia keluarlah pakai dia punya sheet semua tu, pakai bertutup semua. So dia keluar, bagilah kita macam check kat pipi tu bukan pipi, bukan silap Ailio kena kumpul dekat Ailio banyak ni kan macam berapa mililiter dah. So check lah benda tu. So lepas tu 2 hari lepas tu dapatlah result. Masa dapat result ni dia macam peliknya sebab mula-mula doktor tu call, lepas tu dia cakap dengan yakin dia cakap negatif tau. Dah macam alhamdulillah, happy je macam okay negatif. Lepas tu tiba-tiba macam dengar macam bising tau dekat belakang doktor tu. Macam nurse tu cakap lepas tu macam nurse tu berbincang balik dengan doktor tu. Lepas tu doktor tu kata, alamak macam salah result ni. Saya call balik lah. Macam what? Macam I cannot brain masa tu lah. So lepas tu doktor tu call balik. Lepas tu positif macam tu lah. So maksudnya tapi 2 hari kan tadi nak dapat result. So 2 hari tu so maksudnya bagi tahu supervisor lah, bagi waktu ambil test tu bagi tahu supervisor lah buat test COVID dah. Masa buat PCR tu, hari buat PCR tu memang dah bagi tahu lah. Sebab kalau nak cuti kan mereka cakap biasa cakap reason dekat SB nak cuti sebab apa, cakap lah sebab macam sakit bau pelik-pelik. So buat PCR, so dia suruh terus work from home lah. I see. Lepas tu macam sebab maybe company punya rules lagi, dia macam sebelum dapat result tu dia dah suruh senaraikan apa kita punya aktiviti dalam masa 2 minggu. So macam memang kena korek lah balik ingatan 2 minggu tu. Tapi sebab 2 minggu tu tak termasuk pun hari yang saya pergi berjalan tu. 2 minggu tu bila saya dah start kerja. So maksudnya waktu tu dah 2 minggu berlalu selepas dah 2 minggu berlalu. So maksudnya Fuyasumi tu bukan reason dia. Sebab kan COVID punya virus kan ada berapa lama yang dia dalam badan kita kan, 14 hari kan. So macam fikir logik memang masa cuti tu bukan tak dapat COVID tu masa cuti lah. So mana dapat tu sampai sekarang macam tak tahulah mana dapat. Tiba-tiba je muncul. Macam tu lah. I see. So the second time tu suguk ke lepas terus doktor tu call ke ataupun ambil few days lagi ke? Tak few days lah, dalam sejam macam tu, sejam ke 45 minit jugalah rasa untuk tunggu tu. Macam berdebar agak lah, macam doktor ni betul aku lah. macam tak meyakinkan. So apa perasaan first bila dengar je kata tak tahu apa ayat dia cakap dia cakap apa ayat dia, ingat tak? Tak ingat lah apa. Yose? Tak tahulah dia cakap apa. Kita bila dia cakap awak dapat positif for COVID, so apa perasaan waktu tu? Ingat lagi tak? Perasaan dia macam dia terdiam kot macam biasalah dapat macam bad news macam okay macam wakarimashita. Lepas tu letak phone, lepas tu duduk jap, lepas tu saya rasa saya buat kerja tau. Dia macam tak dia. So saya buat kerja lagi masa tu sebab masa tu work from home kan. Tapi macam lepas sejam macam tu macam okay positif rupanya. So saya terus contact SB lah kat saya supervisor kot yang first tahu. Ke ada akak yang close contact dengan saya beritahu dulu. So saya itulah. So lepas dapat tu apa yang akan terjadi? Kayaknya doktor klinik tu just inform dapat positif, dan lepas tu apa yang terjadi? Terjadi sebab klinik tu, sebab kat sini kan semua klinik private kan, so dia akan beritahu dekat Hokkien Show. Hokkien Show tu apa? Hokkien Center. Health Center macam tu lah. So memang dapat terus contact daripada Health Center lah. So dia urus macam dapat call daripada Health Center, lepas tu dapat call daripada SB, daripada Kaisha, macam-macam lah. Yang company tu kita letak tepi je. Lepas tu yang macam yang memang official punya dapat call, lepas tu dia terus tanya tau 14 hari punya perjalanan. Suguk on that time macam okay. Sebab Kaisha pernah bagi suruh buat list kan, so list betul je dah balik.
Lepas tu dia cakap the next day akan ada Shinsatsu. Apa Shinsatsu? Macam check up untuk kita punya apa X-ray kan X-ray untuk paru-paru, kita punya darah semua boleh cerita lah. So macam the next day tu pergilah dekat dia punya hospital tu. Oh, bukan dekat tempat yang first ambil PCR lah. Tak, yang tu sebab tu macam klinik biasa je, macam Naika macam tu kan. So macam yang ni memang pergi dekat health center Higashirashima punya. Sebab memang dekat je dengan rumah, 5 minit je tu naik kereta. So pergi situ, pergi check. Maksudnya tu hospital tu Hokking Center yang bagi tahu pergi hospital ni. Dia yang tu. Lepas tu dia punya anai nak pergi bangunan mana, sebab bangunan untuk orang yang positif dengan bangunan orang sakit biasa dia asingkan kan. So dia cakap lah benda tu macam tapi masa tu sesat juga lah, cari pusing-pusing first time pergi hospital. So sesat agak lah. So macam tapi okey lah sebab dia memang ditunjukkan semua. Lepas tu tapi check yang result tu okey, dia terus cakap lah okey, tak ada masalah apa. So dia macam saya punya simptom kena mild lah, maksudnya dia bukan yang terus kena masuk hospital yang macam kena bantuan pernafasan ke apa. Bukan kena new in lah hospital. So lepas tu ada ada apa batuk tak ada ke sakit dekat? Yang daripada awal tu batuk, demam, sakit kepala sikit. Oh, dengan bau tu lah. Tapi cuma yang sebab yang benda tu semua dalam 14 hari yang sebelum kan. Macam tu lah. Lepas tu yang dia sambungkan lagi prosedur tu kan, kita sama dia akan kita kena kuarantin kan. So macam macam ni, masa lepas kita kena check up tu dia ada call lah, dia kata dia akan decide untuk kita pergi hotel mana untuk kuarantin. Sebab kat sini dia punya rules dia 10 hari kena kuarantin. So saya dah dapat dah hotel punya tempat kat mana. Dia kata macam saya habis check up tu dalam pukul 12 pukul 1 kot. Pukul 3 tu orang tu dah datang ambil saya untuk pergi hotel tu, which is dalam berapa jam je ada. Memang rushing lah masa tu. Memang saya dah set kemas semua tu. Lepas tu dia call balik. Saya call balik ke apa? Saya tengok dia call lah. Tapi saya cakap pasal makanan kita yang kena halal kan. So dia macam komaru juga lah nak sediakan makanan yang better untuk kita. Untuk yang halal tu. Lepas tu dia kata kalau nak sediakan pun boleh, tapi kena duit sendiri. Sebab kalau macam hotel kat stay tu dia orang yang tanggung. Semua free lah sepatutnya. Dan makanan dia bagi free lah sepatutnya. Tapi kalau kita nak makanan lain yang kena order daripada luar, dia kena bayar lain. So macam dia pun cakap macam saya punya simptom tak teruk. Lepas tu boleh lah stay kat rumah. So at the end saya kuarantin kat rumah je lah. Tak adalah, dia tak datang lah lepas tu. So kemaslah balik barang yang dah kemas tu. So dah siap packing dah semua tu. So requirement kena waktu tu dia kata kena kuarantin kat rumah 10 hari. Kena kuarantin kat rumah 10 hari dan orang tu call sehari, dia akan call untuk tanya suhu. Dia check suhu lah setiap hari. Daripada orang Hokkensho tu untuk check kita punya macam, sebab dia takut kalau macam ada tiba-tiba berubah keadaan kan. Tak sihat kita macam tu lah. So tiap hari tu dia akan tanya khabar macam tu, dia tanya suhu je lepas tu habis ke, ataupun dia macam macam mana apa rasa sihat ke hari ni, okey ke, tak adalah. Dia adalah tanya tu, dia tanya dua benda tu lah. Hari ni ada apa-apa perubahan tak, suhu berapa tu dia takut. So prosedur dia tu kiranya macam quite laju lah juga kan, maksudnya sangat laju lah. Saya rasa dalam hari yang test dapat result tu dengan hari yang kena pergi check dekat hospital tu sama ke? Hari lain. Sebab saya dapat result tu dalam pukul berapa petang kat lah, lambat. So dia tak boleh buat hari yang sama. So dia buat the next day. Okay. So akhirnya bermulalah proses kuarantin kat rumah 10 hari. Yes. Kat rumah. So bermulalah 10 hari yang paling lama. Yes. Dia 10 hari tu dia start masa kita start buat PCR kan lah. PCR ke dapat. Dia start PCR. So dia macam dah kena work from home waktu tu kan. So dia macam dah potong lah juga kat situ 2 hari kan daripada kita dapat result. Tinggal 8 lah lepas tu. Oh, lupa nak tanya. Kan tadi kena explain berapa hari, 14 hari punya jadual before tu kan. So ada tak orang-orang yang terdekat yang close contact yang kena? Ada? Yang orang ke? Yang positif ke maksudnya? Yang positif. Tak ada. Alhamdulillah sangat-sangat tak ada, sebab kalau ikut trace daripada close contact tu, sebab hari Sabtu tu kan, hari Sabtu sebelum saya buat PCR tu, saya ada main badminton.
So masa tu taklah sangat ramai, 13 orang enggak lah Malaysia main, yang sekali main. Maksud saya 14 orang lah. So close contact tu kira ramai lah. So tapi dan tu lepas tu ada macam makan-makan sikit dengan orang lain. So which is buat dia ramai. So, tapi semua tak adalah. Even orang Kaisha pun yang macam duduk area saya pun kena buat PCR juga, dan diorang pun alhamdulillah tak ada positif juga lah. So dia macam sampai sekarang pula dia macam dari mana ni dapat, tak tahulah dari mana dia dapat, sebab orang sekeliling tak ada kan. So maksudnya seorang, kalau Ni Hong, siapa yang close contact, dia ada syarat tak? Maksudnya semua orang kena buat ke? Maksudnya orang kita jumpa selama 14 hari sebelum tu semua kena buat ke? Ataupun ada syarat-syarat dia? Ada syarat dia. Dia kena dalam 2 meter dengan 15 minit. So dengan tak pakai mask kot. Mask tu tak silap dia macam ikut baai, tapi dia kena macam kena dalam 2 meter dengan lama lah bercakap 15 minit ke atas. Itulah dia punya kriteria dia. Standard. 5 minit tu lama je. Kalau kat Kaisha tu mungkin tak ada sangat lah, tapi maksudnya kat luar lah kalau social lah kan. Betul. So dah sampai dapat kuarantin kat rumah, which is rasanya yang tu lah kot yang jadi kerisauan besar lah juga kan. Macam mana nak survive kan. Macam kalau kat Malaysia, tentu kat Malaysia orang kalau yang kuarantin kau boleh order Grab food ke Food Panda kan. Especially kat Hiroshima mungkin tak ada choice sangat lah kalau nak order makan halal kan. So cuba cerita sikit apa macam mana daily life ke, ataupun apa-apa arahan yang dibagi daripada daripada hospital ke, apa yang kena buat time quarantine tu. Basically daripada hospital ke, daripada tak ada apa-apa. Tak bagi cakap apa-apa pun, apa-apa tips. Tapi saya buat apa kat rumah? Sebab saya punya rumah dia macam ni. Sebab alhamdulillah memang saya jenis yang macam banyak barang lah dalam dia sejuk. So macam daripada segi makanan, boleh makanan cukup je alhamdulillah, tak ada masalah lah dengan makanan. Sebab saya tak teruk kan. So boleh je masak tu. Macam tapi dan selera saya bertambah je. Saya tak tahu kenapa macam rasa nak makan macam-macam. Tapi time tu ada bau tu lagi yang bau pelik-pelik tu ada lah. Tapi dia macam mesti nak makan. Macam tu lah. Tu macam makan tanpa rasa kot saya lupa dah cakap. Dia bukan bau je lah. Dia saya tak dapat rasa makanan tu juga masa yang teruk tu. Macam selalu orang time demam ke apa yang dia bau tapi bukan bau makanan. Dia tak dapat detect. So dia bau pelik yang macam tak buat apa-apa pun. Biasanya kan kalau cuba sekarang semua orang cuma macam bau tak ada apa-apa kan, dia macam natural kan. Tapi dia macam kau tak buat apa-apa pun, macam baring je, macam ada bau pelik tu. Macam dia bukan busuk tapi dia pelik lah. Macam tak boleh bayangkan lah apa dia tu. And makan tak ada rasa apa-apa tapi selera alhamdulillah. Tapi selera alhamdulillah, saya tak tahu. So memang maksudnya alhamdulillah sebab memang motor fridge tu memang penuh dengan stok dalam. Maksudnya memang motor memang banyak je makanan, sentiasa full lah. So sebab saya memang jenis yang beli batik krom. Macam banyak-banyak. Macam habis saya beli macam daging, ikan, ayam semua tu alhamdulillah ada lah. Beras pun ada. Maggi pun Saite ada lah juga. Okay, ada soalan. Berapa lama hilang deria tu? Okay, bagus soalan tu. Sampai sekarang saya hilang deria tu masa dah lepas 14 hari tu dah hilang dah. Hilang deria. Dah ada balik lah deria tu. So saya dah boleh bau perfume. Tapi bau yang pelik tu sampai sekarang, Saikin, dia macam still ada. Dia macam taklah sepanjang masa yang macam tak bau apa dia bau. Tapi dia macam kalau tiba-tiba terbau macam masa menumis ke apa, dia macam pelik. Dia macam ada bau lah pelik tu tiba-tiba kadang-kadang. Ataupun bau pelik tu constantly bau yang sama lah. Maksudnya Ika boleh detect. Ni bau yang time COVID tu dulu. Dia bau tu kan still reminding me lah dengan COVID tu punya masa. Tapi dia taklah sepanjang masa, dia macam kadang-kadang je. Macam ada macam tengah kupas bawang ke tiba-tiba bau. Macam tu lah. Macam macam tu lah. Tak apa kadang apa lagi yang kalau macam tengah berpeluh ke apa, tak tahu. Itu bau badan tapi bau tu bau pelik juga. Bau badan. Itu pun bau tak lah. Tapi adalah certain masa tu akan ada datang balik lah bau tu. So macam Okay. Okay, sepanjang hidup rasa macam COVID ni the worst atau ada demam yang lagi teruk? Sepanjang hidup sebab saya tak demam kan.
So Jenis yang tak selalu demam lah. saya jarang lah demam. Sebab kena vaksin lagi demam teruk. So COVID ni tak teruk lah demam dia. Cuma baru dah ambil vaksin, time ambil vaksin tu side effect dia lagi teruk daripada dia macam saya tengah kena COVID ke sekarang macam tu lah, sebab dia sangat teruk lah masa saya kena, sebab masa vaksin tu pun seminggu tak sakit. So yang tu teruk lah. Tapi macam yang paling tak suka sebab hilang bau tu, ataupun bukan hilang bau tu tak apa, tapi yang bau pelik tu yang tak suka. Macam tu yang simptom yang paling border Ika lah. Yang paling border yang macam sampai mati takkan lupa kot. Sebab bau tu sangat mengganggu. Macam sangat macam ke mana-mana macam tu lah. Taklah, bukan demam fizikal lah. Pasal vaksin. Soalan tersebut pasal vaksin. So maksud Ika waktu kena tu dah ada vaksin ke belum? Dah kena dapat vaksin belum? Belum. Sebab pasal bulan 1 saya dapat vaksin bulan 7. Bulan 7 ni, 7 dengan bulan 8 second dose. Silap, bulan 6, hujung bulan 6 hujung bulan 7. Baru je dapat lah. So alhamdulillah dah lepas lah. Okay, so kita sambung balik pasal kuarantin tadi. So apa, kalau hospital dia ada bagi ke precaution macam make sure jangan buat ni, jangan makan ni ke apa time quarantine ke, avoid buat aktiviti, certain activities ke? Tak, dia just cakap tak boleh keluar rumah je. Tu je. So, avoid contact dengan orang je. Dia kata memang avoid contact dengan orang je sebab saya punya simptom tak teruk. So dia tak adalah yang macam cakap detail apa benda saya patut buat. Dia rasanya macam tak cakap. Kan ada saya tanya. Saya tak ingat sangat lah conversation tu sebab dalam Japanese pun saya macam faham sikit, faham tak sikit macam tu lah. Macam adalah benda kadang tak faham tapi kena tanya balik lah benda tu kan. Tapi itulah. Tapi rasa yang kalau untuk soalan tu tak dapat lah. Tak dapat lah. Bukan. Yang gelang tu tak dapat. Tapi tak dapat jugalah details apa-apa yang saya patut buat kat rumah. Tak adalah guideline apa-apa untuk kat rumah. Dah dapat surat ke apa tak ada? Macam kod kenangan, ni lah kenangan dapat COVID ke? Saya dapat surat. Tapi surat tu saya kena isi untuk pergi hotel. So which mean dia tak function. Hotel yang patutnya kuarantin tu? Dia cakap kena isi orang sesuatu. Apa benda tak? Adalah simpan. Tapi tu je lah kot. Yang lain tak ada rasanya. Lain tak ada. Okay, so apa yang kan 10 hari kan, 10 hari without physical contact kan, and mungkin untuk sesiapa yang kena Ika ni orang yang tak boleh tak jumpa orang kan. So 10 hari tu adalah 10 hari yang sangat menyeksakan lah untuk orang yang constantly kena dapat vitamin daripada perjumpaan fizikal dengan orang kan. So apa yang macam mana Ika cope dengan buat tempoh kuarantin tu? Sure Thailand lah kan, so macam mana? Ataupun boleh cerita apa yang terjadi ke, benda-benda yang susah ke waktu kuarantin tu? Tashkan ni betul lah tu sebab saya memang betul lah Kak Hana cakap, saya jenis yang memang kena jumpa orang kan, susah lah. Tapi dia macam satu benda yang saya buat masa tu, macam ni, saya bercerita dekat seorang yang saya percaya kot dia macam memang bukanlah nak cerita kat ramai-ramai kan, tapi cerita dekat orang yang kita boleh cerita. Lepas tu dia macam somehow dia release lah sikit benda yang tepu kat dada tu kan, sebab kat rumah kan dia sorang-sorang kan, so tak adalah, sebab saya bukan jenis yang suka calling tau. Dia macam saya suka jumpa orang, suka bercakap, tapi saya tak suka call sebab bila call rasa awkward. Saya rasa so calling tak suka call macam tu. tak suka call lah, tapi suka bercakap dengan orang. So saya memang avoid lah untuk orang call ke apa, sebab masa tu saya rasa macam sangat Yawarakai bukan, dia macam lemah. Fragile that fragile sangat. So macam kalau bercakap dengan orang, dia macam tak keluar suara lah sebab menangis je. So banyak kena nangis waktu tu. Somehow dia macam awal-awal tu macam okey, tapi bila dah 10 hari 9 hari last tu macam tepu sangat. Gengkai. Gengkai kot, sebab awal-awal tu 2 hari 3 hari saya kemar rumah lah, kemar bilik, kemar ruang tamu, kemar dapur, kemar kabinet, semua kemas habis lah, pasang kapet semua. Tapi awal-awal tu okey lah, macam masa tu saya pergi tengok Running Man, habiskan banyak episod. So awal-awal tu macam nantuk tak nak fikir, macam avoid pun sebab avoid terlalu lama, macam avoid banyak hari. So macam last tu rasa macam tepu sangat. So yang last tu lah yang rasa macam fragile gila. So macam kena cerita kat orang. And satu benda saya buat, bila
saya buat macam katalah setiap hari 2-3 hari situ saya buat macam journal kan lah. Journal lah. Macam saya tulis lah apa yang saya rasa masa tu, apa yang saya fikir, apa saya nak buat. So macam sebelum talk ni pun saya baca balik benda tu. Macam alamak, aku rasa benda ni ke? Rasa macam nak nangis lagi. Tapi tak kisahlah. Tapi macam benda tu function kan. Kalau orang-orang yang kita elakkan kan. Tapi kalau macam in case terjadi ke apa kan. So macam journal tu function kot. Macam untuk kita boleh share kat orang ke lepas ni, ataupun untuk kita remind diri sendiri kita pernah lalui fasa ni dan kita kita lepas fasa ni kan. So kita macam benda tu sangat membantu lah masa tu, sebab dengan writing kita boleh lepaskan kan, kalau kita stress ke apa kan. Itu satu macam tu lah. Ika bukan orang yang jenis tulis journal lah, cuma waktu COVID tu je ni buat. Saya bukan jenis dapat idea nak tulis journal tu? Sebab saya rasa dia macam dia macam pelik bahasa cakap ni, tapi dia macam taklah ke special. Macam saya fikir ada cucu, saya boleh ceritakan masa dulu ada virus, pandemik, COVID, nenek pernah kena. So macam kita boleh cerita balik kan. Boleh cerita balik lah benda tu, sebab tak semua orang kena, tapi benda tu yang tengah teruk sekarang kan. Macam pandemik macam mungkin menarik kalau tulis, dan saya tak ada kerja kat rumah. Tulis je lah dekat phone je lah, gunain macam tu untuk tulis. So macam remind me lah somehow kalau nak baca. Tapi since saya tulis tu siang tadi baru saya baca balik first time sebab untuk talk ni. So maksudnya memang tulis tu bukan untuk baca balik pun, waktu tu memang tulis tu dah tak tengok balik dah. Tak nak tengok pun kalau boleh lah. Mungkin masa dah tua nanti boleh tengok balik kalau ada wujud lagi. Tapi macam tu lah. So untuk cope tu cerita ke orang ke kalau satu. Tak pun dia boleh lah untuk avoid buat benda-benda lain, tapi kita kena cerita juga, kena face lah benda tu. Kalau kita avoid lama-lama pun benda tu tak ke mana kan. Kita kena hadap je lah perasaan. Tak boleh deny lah maksudnya. Tak boleh deny. Kita kena accept benda tu dan kita quiet lah benda tu. Macam tu lah waktu tu. Okay, ada soalan. Ada amalkan apa-apa suplemen atau vitamin tak sepanjang kuarantin? Yang tu menarik sebab saya kena COVID je, saya terus beli kat Amazon vitamin C. Sebab ada orang susu mat. Lepas tu tapi dia kunyit saya makan dalam 2-3 ketul je. Sehari je? Macam adalah seminggu, tak sampai seminggu kot. Macam saya cubalah amalkan, tapi sebab untuk saya breakout lepas tu mungkin tak sesuai. So macam dia macam patutnya amalkan kan, kalau orang kata macam vitamin C. Lepas tu saya macam terjumpa pula video orang kata vitamin C tak perlu makan tablet macam ni, badan kita tak perlukan sebanyak tu. Memang tak makan dah lepas tu. Lepas tu dah jumpa alasan untuk tak makan. Dah jumpa alasan untuk tak makan. So macam saya fikir saya makan buah je lah kot, makan buah ke benda-benda lain yang dapat vitamin C sihat, kan. yang naturally sihat lah. So dan vitamin C tu dah selamat kat tangan orang lain dah pun. Saya bagi kat orang lain. So macam daripada kat rumah saya membazir je kan. So macam tengok expired date dia macam lama lagi, so bagilah orang. Macam tu. So okay, ada soalan yang lebih kurang dengan suplemen tadi. Before quarantine ada amalkan suplemen ke memang Ika jenis yang tak amalkan? Sebab memang tanya sebab Ika tak severe COVID tu kan. Tak ada memang tak ada. Saya bukan jenis yang, sebab saya jenis yang skeptical dengan benda-benda pil ni kot. Macam benda-benda yang nak makan benda-benda yang macam ubat-ubat ni lah. Bukan benda-benda yang tak natural gitu. Bukan lah. Dia macam apa-apa yang daripada makanan je kot saya beli vitamin tu. Okay. Thank you. Tu ada soalan lagi. Masa tempoh kuarantin tu ada tak datang perasaan down sangat yang buat apa untuk atasi? Itulah. Jadi dah ataupun ada lagi soalan lain? Buat atasi sebab saya jenis yang kalau saya stres, kalau waktu saya stres, bukan waktu COVID, saya akan suka drive jauh-jauh yang tak ada, tanpa hala tuju kan. Tapi this time kan tak boleh kan. So memang saya tak jumpa lah cara tu. Taklah jumpa. Saya belilah yoga mat untuk buat konon-konon acak-acak exercise dalam rumah. Yoga untuk macam tu. Tapi saya bukan jenis yang exercise dalam rumah. So, saya jenis yang jogging ke, badminton ke. So benda tu tak work juga untuk saya. And untuk waktu 10 hari tu banyak mencari apa yang apa yang saya boleh buat untuk tu. So kekok conclusion saya tak jumpa. Selain yang saya selalu buat kalau saya kena terperangkap kat rumah. Sebab even tengok movie pun saya macam dah macam tak boleh lah go. So macam aku tak adalah jumpa apa benda yang saya nak buat.
So ada jawapan Fira ni dia hantar direct message pada saya sendiri. Dia tulis shopping. So mungkin ubat dia adalah shopping barang-barang untuk cari apa yang boleh boleh COVID. Jadi Shopping. Saya rasa saya beli air fryer masa saya kena quarantine ni. So adalah air fryer tiba-tiba kat rumah. Shopping taklah ada stress. Saya tak rasa lah ada stress dengan shopping tu. Tapi saya buatlah shopping tu. So waktu mostly beli kat Amazon. So waktu tu buat notice lah. Suruh kan dia boleh pilih nak tak payah bertemu kan. Maksudnya saya tinggalkan kat depan pintu je. Dia tekan loceng tu saya cakap lah dekat intercom tu. Cakap letak je lah kat bawah. Letak je kat luar macam tu. Okay. Macam dia okey je. Okey lah macam tu. Okay, banyak soalan ni pasal kuarantin dah ada trigger ramai orang sikit. Ada simptom sakit tekak atau batuk ke? Simptom dia sama ke dengan batuk biasa atau batuk berkahak? Saya batuk tak kahak. Dia sakit tekak yang kering tu. Macam musim sejuk punya sakit tekak. Sakit sejuk. Tidur lama dalam aircon ke sakit tekak macam tu. So dia tak adalah batuk berkahak tu. Masa saya lah. Dan sema-sema macam tak ada kan. Ada sikit sema-sema tapi tak lama lah. Dia macam ada demam tapi tak sema-sema. Lepas tu tiba-tiba sema-sema tapi tak demam. Dia tak adalah serentak semua sekali macam tu lah. Tapi yang hilang bau tu sepanjang masa macam tu je lah. Okay. And Ika tak ada masalah pernafasan semua tu okey lah alhamdulillah. Alhamdulillah okey kot. Okey kot. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey. Okey. Sambung sikit soalan pasal saya akan sambung balik soalan yang ni sebab tu dah post COVID. Tanya sikit apa lagi kau tadi macam self help lah kan, maksudnya diri sendiri kan, ada tak cara yang community ke orang-orang yang duduk kat Hiroshima tu ke kawan-kawan yang jauh ke yang membantu Ika cope dengan kuarantin 10 hari tu? Alhamdulillah Allah kurniakan orang-orang yang baik sekeliling saya, sebab saya jenis masa saya dapat tahu tu saya bukan orang yang nak bagi tahu semua orang, sebab saya tak sukalah kalau macam saya tak berapa minat kalau macam saya cerita kat orang orang lain yang saya tak boleh tahu sendiri tapi dia tahu saya COVID. Faham ke maksudnya, macam orang lain dia tahu daripada orang lain. Sebab tahulah mungkin saya macam negative thinking yang macam mungkin orang akan pandang pelik terhadap orang yang kena positif kan. Adalah thoughts tu saya tak suka orang tahu. So macam tapi orang-orang yang tahu saya kena COVID, alhamdulillah macam adalah dua orang yang hantar pos makanan. So macam adalah stok makanan yang saya tak perlu masak. So masa tu ada gatai lah dengan orang-orang tu. Lepas tu ada juga orang yang tolong belikan barang dekat belikan barang dekat Supa, barang-barang macam makanan macam tu kan. Macam ada jiran tolong belikan. So yang adalah orang-orang yang tolong tu. Tapi alhamdulillah. Yang tahu tu lah sebab kat Micro ramai orang Malaysia kan. So maksudnya tapi sebab macam Ika kan kena detect 14 hari tu. So maksudnya orang yang Malaysian kat situ semua tahulah yang Ika kena. Daitai orang yang close contact tu itu saya cakap lah. Sebab yang macam badminton tu dah 13 orang tu memang orang Micron. 10 orang tu Micron. So macam Daitai budak Micron semua tahulah. Yang lain saya tak sure, macam student mostly tahu, tapi dia student yang macam tak rapat sangat mungkin tak tahulah. Macam tu. So Ika waktu contoh yang macam kalau kawan-kawan yang dekat Hiroshima tolong beli barang ke apa tu, so saya diorang buat macam surprise, macam diam beli-beli, lepas tu tiba-tiba macam Ika ada barang kat luar pintu ke, ataupun dia message Ika nak apa-apa ke? Dia ada yang saya ingat ada 2 orang lah. Seorang yang memang tanya saya nak apa-apa ke tak. Yang seorang saya yang minta tolong dia beli. Sebab rasa macam perlukan sesuatu. So dia macam alang-alang dia pergi Supa, saya minta lah tolong dia beli. Macam tu lah. Tapi yang hantar makanan yang lauk yang dah siap tu surprise lah. Yang tu tengok-tengok so sweet tu lah. Okay, the next one. Okay, so kita dah masuk pasal selepas COVID. Nanti kalau apa-apa Ika rasa macam point penting nak cakap pasal time quarantine ni, boleh bila-bila boleh add on lah. Okay, so ada soalan yang menarik juga. Rasanya ramai risau pasal ni kat Nihong. Nak tanya apa pandangan orang Kaisha atau sekeliling yang lepas tahu pasal kita kena COVID tu, rasa dipersalahkan ke? Sebab tadi macam ada orang close contact kan, tambah-tambah baru lepas buat makan-makan, main badminton, pergi Kaisha kan.
So ke orang semua yang tahu tu macam nampak okey. Kita hantar ikut yang boleh nampak lah kan, dalam hati kita dah tahu, kat belakang kita tahu. So setakat yang penerimaan secara depan tu macam mana? Kalau yang depan-depan, sebab saya rasa sebab saya jenis yang mungkin kalau ada orang yang rapat dengan saya tahu saya jenis yang macam tak ambil kisah sangat benda-benda kecil macam ni. Saya lambat sedar, kan, lambat sense lah benda-benda yang macam ni. So macam, tapi yang saya rasa kalau macam dekat Kaisha tu memang saya punya busuk, saya punya department, orang-orang department memang tak cakap langsung lah pasal benda tu. I mean selain saya tak ada orang pernah mention. Selain saya punya tapi sekarang tak adalah mention balik pasal tu. Yang macam yang uruskan masa saya punya manager dengan SB saya masa tu je lah, masa uruskan saya punya macam urusan documentation dekat Kaisha yang pasal COVID ni. Masa tu je lah ada orang cakap. Tapi macam sempai-sempai yang lain tak adalah tanya macam apa perasaan ke, macam kalau bayangkan ada tanya macam session macam ni tak ada tak ada lah, dia orang memang tak ada cakap langsung lah pasal ni. Dan kalau daripada community Malaysian sendiri pun saya rasa macam tak ada negatif adalah orang yang macam tak nak lah kawan dengan Ika dah. Tak adalah, cuma maybe sendiri je rasa macam that, rasa macam nak lebih berhati-hati lah. Lebih berhati-hati. Dia macam kalau orang macam terima macam kawan je lepas saya habis kuarantin tu, macam biasa je berkawan. Macam tu lah. Tak ada apa pun lah. Dia tak adalah pandang benda tu macam pelik sangat rupa-rupanya macam tu. Saya sendiri. Alhamdulillah. Okay, so kalau Kak Kaisha ada macam maksudnya post COVID tu waktu nak masuk kerja tu 14 lah, dia macam dia suruh sambung lagi ke, lepas 10 hari kena sambung lagi beberapa hari ke, ataupun apa-apalah ada tambah regulation tak khas untuk siapa yang dah kena cancel? Kalau sebab kalau macam yang official 10 hari kan, Mycon 14 hari. Hari ke-15 tu baru boleh masuk. So dia tambahlah sikit, tapi sebab dia memang tak ada suruh buat PCR second ke apa. So macam lepas 14 hari okey, macam dah officially okey je lah daripada COVID tu, sebab COVID memang 14 hari je kan. So hari ke-15 tu baru pergi Kaisha macam biasa lah. I see. So terus tak ada restriction lah, maksudnya masuk Kaisha terus macam buat kerja macam biasa lah, tak ada macam tak boleh bergaul, tak boleh pergi tempat lain ke apa, tak ada. Sebab plus ugoinya Hyun Jin ni dia macam dia boleh macam buat tak ada apa-apa. Saya pun rasa macam tak ada macam apa-apa. Tak ada Kiomi macam Dia macam macam nak nyebut-nyebut tu tak ada lah. Betul. Dia macam tu rasa tu je kot yang tu yang rasa bestnya dekat Nihon dengan Nihon Jin ni, sebab dia orang macam tak ada Kiomi langsung dengan kita. So jadilah apa-apa pun tak adalah tanya tiba-tiba datang tempat duduk. Okey ke tak masa tu, macam tak adalah macam tu. So the positive is kita tak rasa lah macam orang nak sibuk je nak cucuk-cucuk, tapi the negative kita rasa macam semua orang tak kisah pasal apa macam tu. Adalah suka juga sikit tu tapi sebab Malaysian yang lain tanya okey ke tak. So macam so dah syak arigatai lah kat situ. Tahulah ada orang kisah juga. Ada soalan pasal ada kawan Jepun tolong juga supervisor ke, ataupun dia ada macam dia pun maksudnya seorang Kaisha pun update setiap hari ke, tanya? Ada saya punya SB tu alhamdulillah saya macam bersyukur gila dapat SB tu, sebab dia perempuan Ona lah. So dia sangat baik dan dia macam dia siap tanya alamat semua, sebab dia kata kalau perlu apa-apa dia boleh je tolong belikan dekat super ke apa macam tu. Macam wah baiknya. Lepas tu tapi saya tak minta tolong dia sebab sebab macam nak terangkan saya nak beli barang apa pun macam susah. So macam malas lah. So, kawan Jepun sebab saya jenis yang tak berkawan sangat orang Jepun. Dia macam kawan macam tu je lah, tapi taklah rapat sangat. So tak sampai private kat luar lah. Taklah sampai private kat luar. So setakat kerja je. So tak adalah ya kawan Jepun yang tolong, cuma itulah arigatai lah dengan SB tu, sebab dia sangat macam dia siap bagi contoh-contoh ubat Panadol apa yang saya patut beli setelah masa sakit tu. Dia siap cakap ubat senggugut apa yang bagus dekat Nihon ni. Macam baguslah, dia baguslah. Dia call pagi dengan malam. Every day? Every day. Masya Allah, very good lah. So macam sangatlah bagus dia sebab sebab dia rapat kot macam tu lah. Tambah perempuan kan macam lagi kita pun tak boleh rasa macam ralat sangat kan nak sembang-sembang. Betul. Okay. Ada soalan pasal kerja juga. Macam mana prosedur masuk balik bekerja? Kena swab balik ke? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada second swab lah. Dia just masuk macam biasa lepas 15 hari tu. Dia just kad kuning ada tak simptom tu lagi. So Hokkien Show pun just kad kuning tu je. Lepas tu kalau tak ada ada kena pergi check up sekali. Tak ada. Itu je lah. Cuma tu lah saya pun ragu-ragu. Aku ni dah
dah betul-betul sihat ke apa ni sebab tak ada check kan. Tapi macam okey je kot. Kalau dah ada swab lagi sekali kita boleh lah macam kakuting betul dah tak ada kan. Betul-betul. Okay. Soalan lain kata ada possibility tak expansion untuk sebarkan virus pada orang lain? Kalau Ika tak tahu, Ika boleh jawab tak tahu. Apa soalan dia? Ada possibility tak untuk expansion COVID untuk sebarkan virus pada orang lain? Expansion. Macam contoh Ika dah naruh tu. So boleh ke lepas ni Ika kena COVID lagi sekali ke? Tapi tak ada simptom tapi boleh sebarkan dengan macam tu lah. Tak sure sebab semua orang ada possibility untuk jadi penyebar tu kan. Maksudnya even dia tak positif dia sebarkan kan. Yang ni saya tak sure macam mana sebab tak ada, tak tahu. Sebab COVID kan kat kita macam dalam 14 hari je kan. Lepas tu dia memang tak ada dah kat badan kita. Sebab tu macam dia macam confirm 14 hari tu dia terus boleh keluar jumpa orang sebab the COVID jitai dah tak ada kat badan kita untuk kita sebarkan. So taklah saya expect untuk jawab soalan tu tak, insyaAllah tak ada possibility lah. Cuma kita still boleh dijangkiti lah. Kita still boleh dijangkiti lagi sekali. Jadi saya dah pun still ada, boleh dapat lagi COVID tu. Sebab dengan varian lain-lain dia lagi mungkin banyak kali boleh kan. Macam pelik. Okay, ada soalan lain? Ada penyakit lain tak sebelum ni? Underlying illness ke? Alhamdulillah ada tak ada. Tak ada. Saya alhamdulillah macam sihat insya-Allah. Okay, test PCR tanggung sendiri ke tidak? Okey, dekat Nihon dia ni ada dua. Maksudnya satu, kalau kita ada simptom dan kita cakap ke klinik dan doktor yang suruh buat PCR, kita tak perlu bayar apa-apa. Tu satu. Lepas tu lagi satu, kalau kita tak ada simptom and kita nak buat, contoh kita nak buat sebab kita nak keluar negara tukar ke apa, yang tu kena bayar. Tak salah tu mahal, macam Ichimang ke Nimang macam tu. Maksudnya macam mana? Maksudnya kena orang Hokkien tu kena hantar nama kita dekat tempat yang nak buat test tu dulu ke macam mana? Apa yang second ke? Kalau yang first, macam yang first Ika check tu memang tu kena bayar? Tak, yang first saya pergi klinik tu je, doktor kata free je buat je. Sebab doktor yang suruh. Maksudnya lepas Ika bagi tahu Ika ada simptom begini, dia yang osusumek cadangkan untuk buat. So, betul. Dia yang sesuai untuk buat dan terus buatlah masa tu sebab macam okey buat je lah, tak ada masalah sebab free kan. Memang saya tanyalah Murio dia sekarang macam dia kata Murio saya buat je lah macam tu. So, kalau tak rasanya mahal juga kan kalau buat sendiri macam orang yang nak balik Malaysia ke apa so, macam. Yang tu lah yang second tu lah yang macam Ichimang Nimang juga macam tu. Yang tu mahal lah untuk buat PCR sendiri. Okay, next rasanya Ika menjawab tadi yang kiranya memang tak dapat trace lah kan Ika dapat COVID dari mana waktu tu. Itulah Zanen dah kedok memang tak dapat lah trace macam mana sebab kalau nak cakap saya dapat masa yang trip pergi jalan-jalan tu sebab ada lagi 4 orang yang pergi sekali dan diorang pun alhamdulillah sihat je. Tapi diorang tak buat PCR test lah sebab tak masuk dalam 14 hari tu. Tapi itulah sebab alhamdulillah diorang pun okey je. So tak dapat trace kat mana sebab orang sekeliling pun tak ada yang positif. Okay. Ni satu lagi soalan medical insurance cover tak COVID? Let's say kalau Ika tahu kalau kita kena new in kan masuk hospital ke atau perlu ke apa medical assistant ke. Yang tu saya tak sure. Saya tak sure lah yang tu tapi macam yang pergi hotel ke apa tu kan cakap di quarantine tu yang tu memang totally free lah. 100 already. Aku tak sure Hokkien Show yang cover ke memang macam City ni ke yang cover ke apa tapi yang tu totally free. Tapi kalau masuk hospital tu saya tak pasti macam mana. Okay, ni ada TH Ichimang ke Nimang untuk satu PCR 400 hingga 800 lah satu kos. Okay. Okay, soalan Fira kejap lagi. Okay, so macam mana kesan post COVID? Physically atau mentally ataupun spiritually apa kesan yang masih tertinggal mungkin kalau sekarang dah tak ada kan tapi awal-awal lepas dah virus lepas 14 hari tu apa lagi yang Ika rasa lagi tu lah yang kalau fizikal saya cakap tadi tu lah yang pasal bau tu kan sebab sampai sekarang pun still lagi sangat panjang lah benda tu kan. Kalau tu fizikal rasanya kalau macam mental dia macam dia macam bila saya jumpa orang je totally tak ada apa-apa dah masalah mental. Lepas, kalau kira post lah, kalau masa tu adalah masalah stres, rasa macam
macam-macam kan negative thinking masa COVID tu, tapi kalau lepas tu macam lepas jumpa orang je macam Kaisang dia terus hilang. Tiap hari memang saya jumpa orang macam sangatlah membantu. So orang-orang yang kat sekeliling saya sangat membantu saya lah untuk saya get up balik lepas COVID tu. So mental saya macam terabut sangat lah masa tu. Macam bagus lah dapat jumpa orang. So macam mental kita okey lah waktu COVID tu, tapi lepas habis COVID tu sebab jumpa orang dia dah terus macam gengki balik lah kan. Dia gengki lah. Cuma ada kot yang macam nak korut sikit-sikit yang macam tadi lah kita cakap apa macam orang tengok macam mana. Walaupun orang tak tunjuk, tapi macam dia macam sendiri rasa kot assumption lah orang. Dan rasa jisinai bila orang tahu kita ada COVID. Macam tu lah. So macam dia macam reluctant sikit lah. So macam kalau sebab tu macam rasanya dalam bulan berapa tak yang kita pernah usrah sebelum ni usrah darat masa tu, yang macam bulan berapa tak ingat. Bulan 3 ke berapa. Dia macam bila ada orang tanya pasal COVID tu lagi macam mana perasaan. Masa tu still fragile lagi kot rasanya. Dia macam okey, tapi bila orang specifically tanya pasal COVID tu tak boleh nak direct macam tu terus lah. Dia macam masa tu saya tak boleh cerita macam ni lah. Tu macam untuk cerita macam ni ambil lah masa berapa lama, walaupun saya punya cerita taklah teruk, tapi mental kot Tiap hari kalau lah, tempoh berjauhan daripada manusia tu sangat efek lah Ika. Sangat efek untuk saya lah. Okay, next. Firah tanya, apa reaction yang sesuai sebagai orang sekeliling untuk COVID fighter? Sebab takut orang tu stres bila tanya khabar. So, pengalaman Ika sendiri macam mana? Kalau pengalaman saya sendiri stres ke tak Dia macam stres ke tak? Sekejap, saya fikir balik. Saya tak, dia mungkin, kejap saya betul cakap apa. Dia macam, yang tadi kalau tanya setiap masa, yang macam setiap hari ke apa, mungkin saya tak prefer macam tu kot. Untuk orang tanya setiap hari. Tapi saya macam, at least saya tanya sekali dalam macam seminggu tu kan. Saya tanya sekali ke. Macam tu pun dah cukup hari gatai lah. Dia kalau tanya setiap hari, saya rasa macam tak perlu lah macam tu. Untuk saya lah, ni untuk bahaya saya yang so dia berbeza ikut orang. Dia kan berbeza ikut orang. Mungkin ada orang yang perlukan macam perhatian, ada orang yang macam masa dia down dia perlukan perhatian orang. Tapi kalau macam saya tak perlulah untuk yang setiap hari tu. Dan saya akan rasa macam mungkin masa tu saya ada macam anger management gitu. Bila tiba-tiba orang yang saya tak cakap kat dia yang saya kena, contoh saya dia bukan kelas kontak saya, lepas tu tiba-tiba dia just message saya cakap, Ika okey ke kena COVID kan? Macam masa tu saya tak reply lah terus dia punya message sebab macam jahat lah rasa. Tapi masa tu rasa marah sebab kenapa dia tahu macam tu lah. Tapi dia macam, so kalau macam tu ada antara kita yang macam tahu orang tu kena COVID daripada orang lain, mungkin saya rasa macam maybe tak perlu untuk tanya direct okey ke tak kot, sebab macam mungkin orang tu pun sendiri tengah nak adapt dengan situasi tu juga kan. So macam lah sebab dia pun baru nak benda yang tengah besar kan. So macam kalau dia beritahu sendiri tak apa lah, tapi kalau macam dengan pada orang lain mungkin macam bagi dia masa untuk dia doakan tu juga. Betul macam lah. Call tadi Ika ada cakap Ika sangat selektif dalam memilih untuk siapa yang tahu Ika positif COVID. So Ika bagi tahu juga family tak? Mula-mula tak nak bagi tahu. Tapi mula-mula tak nak bagi tahu lah. Tapi macam bila fikir-fikir balik, mungkin saya rasa masa tu Kak Shana cakap better bagi tahu family. Tak ingat lah, tapi dia macam bila dah discuss dengan orang untuk beritahu, patut beritahu, saya beritahu lah. Untuk family saya beritahu mak saya kot malam tu kan, beritahu call beritahu. Lepas tu saya jawab sekali soalan Maira, apa respon family kan. Sebab macam ni saya rasa sebab macam Shizan natural sebagai anak first, dia macam tak cerita sangat dengan family apa-apa masalah sendiri, dia prefer kawan kan. So lepas tu saya jenis yang macam saya tak nangis depan mak saya. So dia macam bila saya cakap saya COVID tu, dia macam otagai saya dengan mak saya dua-dua macam tahan nangis macam tapi dua-dua tahan lah, dia macam tak nak nangis depan each other macam tu lah. So pride lah, jaga pride acah-acah pride lah dua-dua macam tu. Tapi macam tu lah, tapi call sekejap je lah masa tu, update je lah just update je lah. So, tapi mak pun take ni kadang-kadang tanya khabar semua ke, ataupun mak pun choose untuk dia tahu anak dia yang kita boleh usik bagi dia.
mungkin mak saya macam tu sebab kalau saya tak call lah. So So dia bagi ruang lah. so Tapi mungkin dia berdebar je lah kot tunggu kat rumah kan sebenarnya kan. So tak pun saya rasa dia suruh adik saya mesej saya kot. Sebab adik saya ada mesej lah tanya okey ke tak tu, makan ke tak, macam tu lah. Dia tak tanya sendiri lah. Okay. Dua-dua macam pride macam tu lah. Okay. So sekejap, ada kan soalan atas langsung macam tak ada. Okay, so ada lagi 2 soalan. So pengajaran paling bermakna lepas kena COVID ni? Banyak sebenarnya pengajaran banyak ke pengajaran. Banyaklah rasa pengajaran. Tapi yang paling utama tu saya rasa macam nikmat daripada Allah tu senang je lah Allah nak tarik kan. Tiba masa sebab 2 benda besar yang saya rasa nikmat Allah tarik tiba-tiba tu adalah freedom dengan saya punya bau tu. Yang saya tak boleh bau benda. Sebab kalau tak boleh hilang dari rasa makan, kita dah biasa rasa kalau kita semua kedemam adalah rasa benda tu kan. Tapi sebab bau kan, bau ni macam tak terfikir yang benda tu boleh jadi, yang kita tak boleh bau kan. So macam nikmat yang sangat hilang lah bila tak dapat bau dan ada bau pelik tu. Macam sebab bau kita tak payah effort pun kan macam. Dia tak payah effort pun. Dia macam lalu je macam tu kan. Sepatutnya macam tu je. Tapi saya memang effort lah masa tu untuk bau. Saya memang setiap hari saya sembuh kat saya punya baju, perfume untuk saya trace saya dah boleh bau ke belum. So saya memang adalah memang satu hari tu saya dapat detect yang saya boleh bau sikit. So adalah saya tulis saya dapat bau sikit tu Februari 5 Februari. So saya ingatlah tarikh tu dah boleh bau sikit, bau wangi sikit. Saya tulis dalam jurnal yang tu saya tulis lah dalam jurnal. So adalah benda tu dan juga nikmat freedom kan, macam besar kot untuk keluar daripada rumah. Macam kalau orang-orang yang terperangkap kat mana-mana kan, yang tak ada kebebasan keluar sebab saya dah terbiasa keluar macam ni kan. Macam saya take for granted lah selama ni saya ada masa untuk keluar tukar, ada kudrat untuk keluar, ada kebenaran untuk keluar benda macam tu kan. Cuba considering Ika sangat keluar lah juga kan. Maksudnya bukanlah yang macam duduk je kat rumah kan. Maksud but still Ika rasa macam kalau lah tahu memang tak boleh keluar mesti akan lagi menghargai lah masa-masa waktu. Dia macam saya patut hargai lagi lah masa waktu saya dapat keluar tu. Dan nikmat tu sangat besar tu dapat keluar tu. Okay. Ada lagi pengajaran? Pengajaran lain InsyaAllah tak ada kot. Tapi yang ni satu lagi benda yang macam saya rasa saya patut belajar. Macam sebab saya ada 2 ekor kucing dekat rumah ni. Lepas tu kuarantin. Tapi macam masa tu yang sangat macam mentally stress, depressed tu, saya sampai terpukul saya punya kucing. So dia macam waktu tu dia macam rasa anxiety sangat lah benda tu. Rasa macam mungkin saya ada masalah anger management ke apa ni. Masa stress kan. Waktu stress kan. So macam mungkin korek-kara saya dah kena ke korek-kara lah. Waktu ni saya terfikir untuk macam kita kena buat sesuatu, kena carilah sesuatu benda yang kita boleh buat untuk kita hilangkan stres tu bila kita kat rumah. So selama ni saya jenis yang kalau saya stres saya keluar jalan ke, keluar pergi jog ke, keluar pergi main badminton ke. So macam kena cari sesuatu lah untuk kita. Sebab sekarang ni untuk kita kena COVID tak mustahil kan. So, macam every month ada currency untuk kena kan. So siapa-siapa yang macam memang macam tak boleh duduk rumah, macam lain lah kalau orang memang suka duduk rumah kan. So macam kena cari apa benda yang kita boleh buat kat rumah tu. Maksudnya kena nak cari juga alternatif lain yang kalau kita boleh keluar apa yang kan. Betul-betul. Itulah. Okay, ada soalan daripada Fira. Tadi diorang kau setiap hari kan untuk tahu temperature. So thermometer tu benda wajib ke ada kat rumah sekarang? Yes, saya rasa benda tu wajib lah dekat rumah sekarang untuk semua orang. Sebab kadang-kadang kalau kita rasa badan kita panas, bila kita check temperature tak panas sangat pun. Dia macam biasa je. Tapi kadang kalau kita rasa biasa, tapi macam ada rasa sikit panas ke, macam panas dalam ke apa, bila kita check dia macam tinggi gila kan. So macam kalau macam micron dia ada standard 37.5 ke atas, tu dah bahaya lah. Maksudnya benda tu sepatutnya dah boleh check sebagai simptom COVID ke apa kan. So benda tu sebagai kita punya cara untuk check lah. Precaution lah, persediaan untuk endemik ni kena ada. So dia macam first kita punya step apa yang kita boleh buat kalau kita rasa ada simptom tu. Sebab apa-apa tak mahal pun kan. Tu lah. Sebab doktor pun akan tanya kita punya suhu berapa tukar. Benda tu benda wajib lah dia katanya.
Menariklah sebab kalau untuk orang-orang yang ada anak, termometer ni memang wajib lah ada kat rumah. Sebab budak-budak, especially budak-budak lagi bahaya kalau demam kan. So macam menarik lah bila Ika mention macam maksudnya sesiapa pun kau pun memang kena ada termometer dah kat rumah. Betul. Saya siap ada 2 lagi. Wow, apa Sebab beza jenis? sebab satu beli sendiri, satu lagi saya punya my kawan bagi. So ada 2 lah tiba-tiba dapat. Ini my God. Okay. So ada lagi tak soalan? So kalau tak ada soalan nak bagi Ika patut ke beli oximeter untuk check apa oksigen punya level tu. Kalau kat Malaysia macam orang banyak promote kot untuk beli. So saya pun ada dengar juga pasal tu kan. Sebenarnya ke tak, dia depends kot kalau macam ni pendapat sendiri. Macam kalau orang yang memang ada underlying condition, illness ke apa, recommend lah untuk beli benda tu. Tapi kalau macam yang macam rasa sihat, dia taklah benda wajib. Tapi kalau nak sebagai precaution juga, tambah kepada thermometer, better beli kot. Mungkin boleh beli apa smartwatch ke kan? So smartwatch ada yang boleh detect juga. Okay. Delta variant pun ada kat Jepun. Sama je. Okay. Okay, tak ada soalan kan? So kalau tak ada soalan, sekejap lagi kita akan ada 5 soalan. Soalan kuis kita akan bagi pada semua pendengar. So siapa cepat, seorang boleh jawab sekali je. Kalau dah betul, tak boleh jawab dah the next soalan tu. So untuk 5 pemenang ni, kita akan bagi hadiah kupon Starbucks RM500. Okay. So ready? So kita akan bagi soalan. Oh sorry, orang yang bukan dekat ni. Sorry. So mungkin kalau lepas ni kita kena fikirkan cara macam mana nak bagi orang Malaysia juga. So tapi kalau orang Malaysia nak try jawab, tapi nanti macam kalau try jawab juga kena tambah pula soalan lain. Kita kena bagi soalan lain pula kan. Tapi boleh jawab dari hati. Just proof macam korang menjadi pendengar yang sangat baiklah malam ni. Boleh cuba ada Starbucks tapi kupon tak laku. Okay. So ready 5 soalan. Kita akan bagi soalan. So kita akan tengok siapa yang sebab kita chat je tau. So tak payah buka mikrofon, chat. So siapa jawapan yang paling atas yang keluar yang betul, itu pemenang kita. Okay. So get ready. Okay, soalan pertama. Okay, soalan pertama. Apa test yang Ika ambil untuk confirm COVID? Dia dapat consent COVID. Okay. Okay, bukan. Atau soalan, okay, itu nama test. Okay, kita nak jawapan dia adalah saliva tu sebab dia ada beberapa macam darah ke apa kan. So nak saliva. So kita nak jawapan saliva test. So Nani jawab betul. Okay. Fira boleh cuba lagi. Okay, so Nani tak boleh jawab dah. Next question. Okay, second. Okay. Waktu first doktor yang hospital klinik yang Ika ambil test tu, apa first doktor bagi tahu time dia contact Ika? Okay, betul. So Akila Nadira dapat second one. Okay. Negatif, betul. Jawapan dia saya cakap dia negatif. Dia bukan dia tak dapat COVID. Okay. Okay, soalan ketiga. Bila Ika disahkan dapat COVID? Bulan berapa? Okay, Maira betul. Okay, laju. Okay, so soalan ketiga. So ada 2 soalan lagi. 2 soalan lagi. Okay, kejap. Okay. Okay, soalan keempat. Okay, soalan keempat. Apa effort Ika buat untuk test dia dah boleh bau ke belum? Macam panjang ni. Okay. So, siapa nama tu? Shariza. First, perfume. Punya nak menang. Tulis perfume je. Okay, dapat. Okay, Ika boleh terima perfume? Terima. Biasalah pewangi sabun. Bubut perfume, okay? So, soalan yang terakhir. Okay, soalan terakhir ni mungkin susah sikit. Bila tarikh first Ika dapat detect sikit dia dah bau, yang dia tulis dalam jurnal. So Ika
So ikat betul tak tadi tu? Betul. Tapi Kak Betul. Biha dekat Malaysia. Okay. So Nurin Jazlin ni kat ni Hong Kong. Nurin Jazlin kat Nihong. Oh, okay. So Biha arigato. Thank you Kak Biha. Okay, so Nurin dapat untuk yang kelima. Okay. Okay, so tanya untuk kelima-lima pemenang. So kita bagi Ika last word sikit untuk semua orang. Okay. Last word Okay, mungkin dia macam sikit pengajaran juga, pengajaran daripada saya dapat COVID ni. Bila saya dapat tahu saya dapat positif COVID tu, saya macam, dia macam kita punya tajuk, when COVID hits reality. Saya rasa macam, wah, COVID is real, macam itulah. So, saya macam harap semua orang, semua orang cuba je, mungkin tak ramai antara kita yang orang terdekat kena COVID kan. So, dia macam, even COVID ni kita nampak masa jauh je kan, walaupun banyak dia punya jumlah dia, tapi kita kena sedar lah COVID tu kat mana-mana je. Macam kita boleh je kena bila-bila masa. Even saya dah pernah kena, saya boleh kena lagi. So precaution tu penting sebagai untuk diri sendiri lah. And daripada pandangan orang sekeliling yang ada orang-orang yang kena COVID ke apa, macam ni doakan dari jauh kot Kalau rasa macam takut, kita tak tahu apa orang tu rasa, macam dia perlukan ke tak kata-kata semangat untuk tanya setiap hari ke tak, tapi kita doakan lah daripada jauh. Mungkin kita boleh tanya dalam sehari dua, tanya okey ke tak, tapi sebab orang masing-masing kan ada iro-iro juga kan, so mungkin dia pun nak adapt juga. So sebagai orang-orang sekeliling, mungkin macam saya rasa mungkin kita boleh bagi makanan lauk ke apa, macam ada akak pernah buat kat saya. So macam bagi lauk ke apa, yang tu sangat arigatai lah. Omoi, thoughts tu penting. Walaupun kita tak contact setiap hari, tak contact setiap masa, macam tu lah. So daripada dua perspektif tu, insyaAllah harap semua orang dapat hari ni. Saya nak cuba sampaikan tu lah pada hari ni. Arigato. Lah macam untuk orang terdekat dengar bila first time dengar Ika pun macam baru rasa lebih real bila orang terdekat kena kan. Macam kita tahu je benda tu betul, tak adalah rasa macam sembang je COVID ni, politik je kan, tak ada rasa macam tu. Cuma rasa macam yang pada memang boleh kena lah. So berbalik kepada apa yang kita share pada awal tadi tentang akhlak kan. Macam mana kita dengan ukhuwah kan, jaga hubungan tu kan. So macam Ika cakap tadi, kadang-kadang mungkin dulu kita rasa macam kalau tak jumpa orang kita tak boleh tunjukkan kasih sayang, kalau tak peluk dia, kalau tak bagi hadiah fizikal depan dia, kita tak boleh tunjukkan yang kita care pasal dia. Tapi musim COVID ni memaksa kita untuk lebih kreatif, yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan kita care pasal orang. Walaupun mungkin orang rasa macam tak sama bagi hadiah atau bagi message berbanding kita cakap kat mulut ke, macam tak sama, dia punya kimochi tu tak style kan, tak sampai, tapi but still better daripada kita tak buat apa-apa kan. So semoga kita, sebab kat Nihon ni kita tak ada orang lain yang macam kalau kat Malaysia pun family duduk sebelah daerah pun kita tak boleh nak buat apa-apa kan, tak boleh nak pergi hospital pun tak boleh kan. So apatah lagi kita yang tak ada family members yang sama pertalian darah dekat Nihon. So kita memang ada, kita sama kita je kan, memang literally kita jaga kita kan, orang-orang Malaysia kan. So kalau sebab rasanya ramai yang join malam ni juga yang memang duduk sorang-sorang. So kalau boleh make sure kalau kita tak ada orang yang terdekat dengan kita, macam Ika alhamdulillah dia ada orang-orang yang ramai yang duduk dengan dia satu tempat. So kalau orang yang tak ada, make sure you find someone yang kita boleh percaya. Kalau tak ada, cari je lah orang-orang yang kat Instagram yang nampak boleh percaya tu, yang kita tahu dia duduk kat Nihon, dia asyik upload pasal dia kat Nihon, boleh message dia ke apa kan, buat kawan kan. Ataupun boleh join Kauri, kita boleh jadi kawan. Okay, so sampai situ je. So boleh tak siapa-siapa buka kamera je, kita ambil gambar satu dengan kalau siapa dari kita bagi masa sikit, boleh flip shawl ke telekung pun boleh, mana-mana yang selesa. Sekejap Okay. Okay, ada lagi? Kita bagi 15 saat, so dah 10.30. Ramainya. Banyak muka-muka yang baru.
Okay. Sekejap. Nur Syafara malu tak duduk Ni Hong. Ish, boleh je. Soal Ni Hong ke dulu? Ke tak pernah datang Ni Hong? Jadi volunteer je. Volunteer Masa dekat dekat Tohoku, masa Great East Japan Earthquake tu, 3 bulan je. 3 bulan datang waktu tu? Dekat Fukushima waktu tu? Masya Allah, sungguh. Fukushima, Miyagi, Iwate. Wow. Oh, setahun sebelum saya datang. Saya datang 2012. Oh, belajar ke kerja? Belajar lah. 2012 tu datang belajar. Sekarang dah habis dah. Dah grad dah. Tapi kat Ni Hong lagi. Okay, ada lagi nak buka? Wah, menarik. Okay, sekejap ya. Tu. Okay. Senyum. 1, 2, 3. Sekejap. Sorry. Salah tekan. 1. Okay. 1, 2, 3. Okay. Lagi sekali. Okay. 1, 2, 3. Okay. Arigato. So insyaAllah terima kasih untuk semua orang yang join malam ni. So hopefully beneficial untuk kalau kita terkena, hopefully kita tak kena. Tapi kalau ada someone yang terdekat kita, yang kita kena, hopefully kita get some idea lah macam mana kita boleh contribute to the well-being of orang yang kita sayang pun dan orang terdekat kita insyaAllah. Okay, so kalau tak apa-apa insyaAllah kita tamatkan dengan tasbih kafaran surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihati wa sabbih wa sabbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Assalamualaikum. Wa yasmi. Terima kasih semua. Yasmi, thank you. Assalamualaikum. Thank you.